Salam sejahtera. Saya Cikgu Liana, Guru Bahasa Melayu SMK Nabawan. Kita akan bertemu lagi dalam video kali ini, iaitu bertajuk Teknik Menjawab Soalan Pemahaman 2A. Okey. Baik, para pelajar, semasa cikgu menanda jawapan pelajar dalam setiap kali selepas peperiksaan dan percubaan SPM, cikgu mendapati bahawa para pelajar tidak menjawab soalan dengan ayat yang betul, ataupun mereka salah teknik menjawab. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, cikgu mau kongsikan contoh menjawab soalan pemahaman 2A petikan umum yang memperuntukkan markah sebanyak 9 markah. Okey, jadi kepada para pelajar, selepas anda menulis rumusan dalam soalan 1, anda akan menjawab soalan pemahaman nombor 2, iaitu petikan umum. Jadi petikan umum yang cikgu ambil ini adalah daripada video cikgu sebelum ini, iaitu daripada petikan rumusan yang cikgu terangkan sebelum ini, yang bertajuk persiapan untuk menghadapi peperiksaan dan tujuan seseorang mengambil peperiksaan. Jadi para pelajar boleh menonton video yang cikgu sudah muatkan dalam YouTube cikgu yang bertajuk Teknik Menulis Rumusan A+. Jadi pada hari ini cikgu ingin kongsikan cara menjawab soalan pemahaman 2A ini dengan teknik yang betul, supaya para pelajar boleh mengaplikasikan teknik ini semasa menjawab soalan 2A petikan umum nanti dalam SPM. Boleh? Dan satu lagi sebelum cikgu terlupa, para pelajar perlu setkan masa yang paling sesuai untuk menjawab soalan 2A ini adalah sebanyak 10 minit. Jadi para pelajar tidak boleh lebih daripada itu, supaya para pelajar boleh mempunyai masa untuk menjawab bahagian soalan yang lain dalam kertas 2 bahasa Melayu, sebab memang ada 4 bahagian dalam bahasa Melayu kertas 2. Jadi perlu disiplin masa, perlu bijak mengurus masa. Okey. Jadi kita terus melihat soalan pemahaman 2A dan seterusnya, contoh jawapan yang cemerlang. Okey, saksikan. Cikgu akan bacakan soalan terlebih dahulu. Okey, kemudian cikgu akan jelaskan. Okey. Kita lihat soalan 2A petikan umum 9 markah seperti dalam gambar. Berdasarkan petikan soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Maksud ayat sendiri ini adalah ayat pelajar mesti gramatis ataupun mesti lengkap. Tiada kesalahan bahasa, ejaan, tanda baca. Okey, baik. Kita lihat soalan Roman 1. Berikan maksud rangkai kata merealisasikan impian. Jadi soalan dia pendek sahaja, jawapan pun juga pendek, tak perlu hurai. Biasanya soalan Roman 1 ini wajib bertanyakan maksud rangkai kata. Jadi biasanya rangkai kata yang ditanya terdiri daripada 2 ataupun 3 patah perkataan. Jadi para pelajar perlu menukarkan perkataan rangkai kata itu dengan perkataan yang seerti dengan perkataan yang diberi. Misalnya, apakah maksud merealisasikan? Jadi coba kamu fikir-fikir. Okey, merealisasikan maksudnya apa? Merealisasikan, mencapai. Baik. Dan manakala maksud impian pula ialah cita-cita atau hasrat atau sasaran. Jadi apabila kita sudah tahu maksud rangkai kata ini, baru kita akan tulis ayat ataupun jawapan. Okey, jawapan yang gramatis. Jadi para pelajar, kamu jangan risau.
kamu boleh ambil separuh ayat daripada soalan untuk menulis jawapan. Jadi cikgu baca jawapan di sini ya. Okey, maksud rangkai kata merealisasikan impian ialah mencapai cita-cita. Cukup. Okey. Jawapannya satu ayat, tidak perlu hurai. Dapat 2 markah. Ada juga para pelajar yang boleh menukarkan satu perkataan. Contohnya mencapai, dia tukar menjadi perkataan lain, itu tidak markah lah. Okey, tetapi kalau dia betul cita-cita, dia akan dapat 1 markah. Seandainya salah satu betul, dapat juga markah. Seandainya dua-dua salah, 0 markah. Sekiranya dua-dua betul maksud, dapat markah penuh. Seperti contoh yang cikgu berikan ini. Boleh faham? Senang? Senangkan? Okey, jadi jangan stres, jangan risau. Kamu rajin-rajinlah berfikir dan membaca. Okey, kalau tidak faham maksud merealisasikan impian, cuba baca balik lagi perkataan ini dalam petikan. Kemudian kamu cuba fahami supaya kamu boleh menukarkan perkataan ini yang sama erti dengan perkataan lain. Okey, itu soalan nombor Roman 1. Sekarang kita lihat pula soalan nombor 2. Okey. Pengarang mengemukakan beberapa kebaikan apabila kita melakukan persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Nyatakan kebaikan-kebaikan tersebut. Okey, para pelajar, kamu perlu ingat bahawa soalan Roman 2 ini jawapan dia mesti ada dalam petikan. Jangan guna jawapan sendiri. Kalau jawapan sendiri, kamu akan dapat 0 markah walaupun berasanya betul. Sebab dalam Roman ini memang wajib cari jawapan dalam petikan. Jadi, bagaimana kamu mencari jawapan dalam petikan? Perlu kenal pasti kata kunci di dalam soalan. Kalau kita tengok soalan nombor 2 ini, kata kunci dia apa? Beberapa kebaikan apabila kita melakukan persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Jawapannya memang ada dalam petikan. Kamu boleh rujuk ini gambar petikan yang cikgu tunjukkan dengan tanda tunjuk itu. Itulah jawapan itulah jawapan untuk Roman kedua. Dalam petikan pertama ada, petikan yang kedua ada, dan juga petikan yang keempat. Okey, biasanya jawapan itu sama ada secara semua dalam perenggan 1 atau perenggan 2 atau perenggan 3 atau perenggan 4 ataupun macam tadi. Dia ada di mana-mana perenggan. Jadi para pelajar perlu kenal pasti kata kunci. Boleh faham? Okey. Sekarang cikgu tunjukkan bagaimana menjawab soalan pemahaman dengan lengkap. Okey, jadi cikgu ambil separuh ayat daripada soalan. Tidak payah pening-pening tulis sahaja. Beberapa kebaikan apabila kita melakukan persiapan untuk menghadapi peperiksaan, iaitu dapat mendisiplinkan diri dan membina keyakinan. Okey, satu jawapan, satu ayat. Okey, jangan guna kata hubung. Okey, satu ayat. Seterusnya, cikgu gunakan penanda wacana. Seterusnya, tidak panik dan tergesa-gesa pada saat akhir. Satu ayat, jawapan kedua. Selain itu, dapat membantu untuk memahami dan menguasai subjek, topik dan kemahiran. Berapa sudah? 3 isi sudah. Akhir sekali, dapat memberikan ketenangan kepada jiwa. Ada 4 isi. Okey, para pelajar di sini. Soalan Roman 2 ini dapat 3 markah. Sekurang-kurangnya pelajar betul 2 isi. Okey. Jadi tujuan cikgu masukkan 4 isi di sini supaya kalau pelajar bagi 4 jawapan, sekiranya kamu hanya betul dua isi.
Jadi 2 isi lagi dapat sebagai backup ataupun menggantikan jawapan yang salah itu. Jadi jangan kedekut, kamu bagi sahaja jawapan. Dalam keempat-empat jawapan itu akan mungkin betul 2, mungkin betul 3 atau mungkin betul semua, tetap juga dapat markah 3. Jangan saja kurang jawapan, kamu akan kurang markah. Boleh faham? Kalau pelajar asrama penuh ataupun pelajar cemerlang, mereka memberi banyak pilihan jawapan. Jadi cikgu pun tanda jugalah, dan semuanya ada yang semua betul, ada juga yang betul 2, tetap juga dapat 3 markah penuh. Boleh? Okey. Dan sebelum cikgu terlupa, soalan Roman 3 ini, okey, jangan kamu gabungkan jawapan seperti yang cikgu buat tadi. Okey, 1 jawapan, 1 ayat, 1 jawapan, 1 ayat, dan guna penanda wacana. Okey, jangan kamu guna selain itu ialah dot koma, koma, dan isi yang keempat. Okey, jangan gunakan teknik begitu. Okey, kamu rujuk saja teknik yang cikgu guna ini ya. 1 jawapan, 1 ayat, dan guna penanda wacana. Okey, kita lihat pula soalan Roman yang ketiga. Belajar secara berkumpulan memberikan banyak manfaat dalam persediaan menghadapi peperiksaan. Jelaskan manfaat-manfaat tersebut. Baik, para pelajar, soalan Roman 3 ini adalah soalan kebat atau soalan pendapat. Biasanya pada pendapat anda, tapi soalan kali ini walaupun dia tidak ada menyatakan pada pendapat anda, tetapi Roman 3 ini adalah soalan respon terbuka ataupun soalan kebat. Jadi para pelajar boleh jawab, ada 2 cara menjawab. Pertama, para pelajar boleh bagi isi sahaja tanpa huraian atau contoh. Jadi kamu bagilah 5 isi. Mana tahu? Okey, 3 saja betul, tetap kamu dapat 4 markah. Okey, kadang-kadang pelajar dia bagi 3 isi, tetapi 3 isi itu 1 je yang betul, dia akan dapat markah 2 markah. Okey, tetapi ada juga pelajar yang rajin, dia bagi 6, dia betul 3. Okey, dia akan dapat markah penuh 4. Sebab soalan ini kalau betul 3 jawapan, para pelajar akan dapat markah penuh 4 ya. Okey, dan cara menjawab yang kedua adalah isi dan contoh. Dia bagi isi, kemudian dia bagi contoh, dia ada huraian. Okey, dan kalau jenis jawapan begitu, dia cuma 2 isi, 2 huraian. Ataupun kalau paling bagus bagi 3 isi dan 3 huraian, 3 contoh. Okey, supaya para pelajar boleh mendapat markah penuh. Jadi boleh faham ya? Jadi cikgu akan baca contoh cikgu di sini, contoh jawapan. Okey. Belajar secara berkumpulan memberikan banyak manfaat dalam persediaan menghadapi peperiksaan. Kan betul, memang ada banyak isi-isi yang boleh ambil. Kamu sebagai pelajar mesti ada pengalaman belajar dalam kumpulan. Memang seronok, boleh faham kawan bentang, boleh bertukar-tukar pendapat, berkongsi ilmu, tidak mengantuk, tidak bosan, kan? Okey, jadi kita lihat jawapan cikgu. Antara manfaatnya ialah murid dapat berkongsi ilmu pengetahuan dengan rakan-rakan. Itu isi cikgu yang pertama. Okey, seterusnya. Seterusnya isi yang kedua. Murid mudah memahami sesuatu topik melalui penerangan rakan yang lain dalam kumpulan. Okey, sudah dapat 2 isi. Isi yang ketiga. Selanjutnya, murid dapat belajar dalam keadaan yang menyeronokkan bersama rakan. Betul? Okey, isi yang keempat. Selain itu, murid dapat mengelakkan perasaan stres atau tertekan semasa belajar. 4 sudah isi cikgu bagi.
Dan akhir sekali, murid dapat bertukar-tukar idea ataupun dapat bersama rakan dalam perbincangan. Okey, cikgu bagi 5 isi, semuanya betul. Cikgu dapat 4 markah. Okey, kalau pelajar sendiri, kadang-kadang pelajar bagi 5 isi, betul 3. Pelajar layak mendapat 4 markah. Okey, kalau pelajar bagi 5 isi tetapi pelajar hanya betul 1 isi saja betul. Okey, kemungkinan pelajar akan dapat 2 markah. Kalau pelajar bagi 5 isi semua betul, itu lagi bagus. Okey, akan dapat 4 markah penuh. Jadi semuanya dapatlah 9 markah penuh di dalam tangan. Okey, jadi memang senang. Pelajar bagi jawapan, murah bagi jawapan. Jangan kedekut dengan idea. Bertahun-tahun kamu belajar. Jangan kedekut bagi idea. Bagi idea lah yang logik. Jangan melalut ataupun jangan menyimpang. Soalan minta itu, bagi itu. Okey. Kalau mama kita minta masak nasi, mesti masak nasi. Jangan pula masak air. Okey, nanti mama marah. Sama juga dengan ni. Soalan minta itu, pelajar perlu jawab itu. Nanti pemeriksa geram masa menanda. Okey. Baik, jadi selesai sudah teknik menjawab soalan pemahaman. Ingat, soalan pemahaman guna ayat sendiri, ayat gramatis, 1 isi 1 ayat. Guna penanda wacana, pastikan ejaan betul, tanda baca betul. Okey, dan jawab dengan kemas, tulisan kemas. Okey, dan di sini cikgu salin soalan. Nanti masa SPM sebenar, para pelajar tidak perlu salin soalan. Kamu cuma bagi terus jawapan. Soalan 2E, Roman 1, terus jawapan, Roman 2 dan Roman 3. Supaya jimat masa. Okey, ingat masa itu emas. Jangan terlampau lama di bahagian pemahaman. Ada lagi soalan-soalan lain yang akan menanti anda untuk menjawab. Okey, selamat maju jaya kepada calon-calon SPM. Kalau ada sebarang kemuskilan atau pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen. Cikgu akan menjawab pada bila-bila masa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai ulang kaji dan juga untuk meningkatkan kefahaman pelajar menguasai teknik menjawab soalan pemahaman 2E 9 markah. Pastikan 9 markah tu ada dalam genggaman anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang.